Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam rancangan online Physics bersama-sama Cikgu Suryati. Kita akan meneruskan perbincangan kita dalam tajuk daya dan gerakan. Topik hari ini yang kita akan pelajari ialah 2.6 daya. Okay. Daya. Okay. Kita akan tengok pada standard pembelajaran yang pertama. Ada dua standard pembelajaran. Okay, yang pertama, murid boleh mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Yang kedua, 2.6.2, menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. Okay, cikgu akan tunjuk dua gambar ni. Okay, gambar yang pertama ni ialah gambar jet fighter. Iaitu yang boleh melepasi laju bumi yang kita panggil supersonic boom kan. Jadi kapal terbang ni mendapat satu daya dan dia terus memecut ke depan dengan kelajuannya melebihi laju bunyi. Okey, yang ini kita tengok ini adalah permainan football, American football, yang mana pemain ni menggunakan satu daya untuk menjatuhkan pemain yang baju hitam ni. Okey, so apa itu daya? Standard pembelajaran yang pertama ialah mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Masih ingat lagi, momentum adalah jisim darab hal laju. Yang kalau dikatakan perubahan momentum bermaksud momentum akhir tolak momentum awal, kan? Dan bila disebut kadar ialah perubahan momentum bahagi dengan masa. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Okey, kita menggunakan daya dalam aktiviti harian kita. So, daya boleh menggerakkan suatu objek yang pegun, memperlahankan atau menghentikan suatu objek yang sedang bergerak, mengubah arah gerakan suatu objek, mengubah bentuk suatu objek dan menentang daya yang lain. Menentang daya yang lain, contohnya geseran. Betul tak? Jadi, bila kita bergerak ke depan, geseran itu menentang pergerakan. Sebab itu kata menentang daya yang lain. So, kita tengok contoh-contoh daya yang ada lah. Okay, semua objek jatuh ke tanah kerana wujudnya daya graviti. Iaitu tarikan bumi ke atas semua objek. Kemudian, daya graviti menyebabkan semua objek mempunyai berat. Iaitu magnitud kekuatan daya graviti yang dikenakan ke atas satu objek. Kemudian, kalau kita letakkan sesuatu benda di atas meja akan menggunakan satu daya ke atas yang kita panggil daya normal. Jadi daya ini bersudut tepatlah dengan permukaan yang bersentuhan yang dikenakan ke atas satu objek. Jadi maknanya berat kita ke bawah, daya normal arah ke atas. Kemudian apabila dua permukaan saling bersentuhan antara satu sama lain, daya geseran, iaitu daya yang menentang pergerakan objek akan dihasilkan. Cikgu dah sebut tadi kan. Kemudian kita ada satu lagi, daya elastik, merujuk kepada daya yang membolehkan satu objek itu kembali kepada bentuk asalnya selepas diregang atau dimampatkan. Dan kita akan belajar dalam tingkatan 5 nanti, kita ada satu daya yang dipanggil daya ampungan, iaitu daya yang bertindak ke atas objek yang terendam di dalam air dan mengarah ke atas. Contohnya kapal ni boleh terapung tegak dalam air, walaupun ini kapal besi, kan? Tapi sebabkan daya ampungan menyebabkan dia ditolak supaya dia akan timbul di atas permukaan air. Itulah contoh-contoh daya yang adalah yang mungkin kita dah belajar dan kita mungkin akan pelajari akan datang. Okey. Kesan daya. Ya, apa itu kesan daya? Okey, ada banyak kesan cikgu dah sebut tadi kan. So, daya gerakkan misi rumput yang pegun. Okey. Daya boleh tukarkan arah gerakan bola. Daya besar untuk menambahkan lagi laju basikal. Kita kaya lebih laju lagi. So, kita kenakan daya yang lebih besar lagi. Dan daya dikenakan untuk ubah bentuk adunan. So, dough ni kita boleh penyek dia, kita mampakkan dia untuk membuatkan dough adunan yang besar lagi kan. Okay. Right. Okay, nyatakan kesan daya-daya tak seimbang. Okay, kita ulang balik. Menggerakkan atau memberhentikan objek. Memecutkan atau memperlahankan objek. Menukar arah objek. Mengubah bentuk objek. Okay, kita dah tengok tadi kan. Okey, so mari kita lihat kepada aktiviti yang pertama. Mengkaji hubungan antara daya, iaitu simbol dia F, dengan pecutan untuk jisim yang tetap. So, kita ada 3 perkara tau. Yang pertama ialah satu objek yang berjisim M. Kemudian kita akan kenakan daya yang simbol dia F. Dan objek ni akan bergerak. Dan kita tengok bagaimana cara objek itu bergerak.
maka kita katakan objek itu akan mengalami satu pecutan yang simbol dia adalah A. Okey, kita baca ni ya. Rajah A menunjukkan satu daya F bertindak ke atas objek berjisim M. Apakah yang berlaku pada objek tersebut? Okey, jadi apa yang berlaku ialah objek akan memecut. Okey, so objek akan memecut. Kat sini objek akan memecut. Maknanya apabila satu jisim dikenakan satu daya, objek tersebut akan memecut. Okey. Maknanya daripada pegun, bila dikenakan daya, bila ditolak, objek itu akan memecut. Maksudnya laju dia akan bertambah. Okey, apa yang berlaku jika daya bertindak ke atas objek itu digandakan? Sekarang kita kata ni, sekarang ni seorang yang tolak kan? Sekarang ni dua orang yang tolak. So, bila dua orang yang tolak, kita katakanlah dia ni ada 2F. Jadi, secara logiknya apa jadi? Maknanya objek tersebut akan lebih memecut lagi lah. Dia akan lebih memecut. Jadi kan, apakah hubungan antara daya F dengan pecutan? Jadi, seorang pecut, seorang tolak, dia bergerak memecut lah. Dua orang tolak, double daya F, maka pecutan akan ditambah lagi. Jadi, kita katakan adalah berkadar terus. Jadi, daya berkadar terus dengan pecutan. Okey, itu yang pertama. Okey, dah lambat. Okey. Yang kedua, mengkaji hubungan antara jisim dengan pecutan. Kali ini kita malarkan daya. Maknanya seorang saja yang tolak. Tapi kita tambah jisim. So, ini jisim M, ini adalah 2M. So, apa yang berlaku jika daya F yang sama bertindak ke satu objek berjisim 2M? Maksudnya kita tolak objek yang lebih berjisim lebih besar lagi. Dan secara logik akal lah kan. Maka, objek tersebut yang double jisim dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Kan? Jadi dia akan bergerak dengan lebih perlahan lah. Okey. Jadi nyatakan hubungan antara jisim dengan pecutan. Okey, bergerak perlahan. So jisim dengan pecutan adalah berkadar songsang. Maksudnya bila jisim bertambah, pecutan juga akan berkurang. Jadi kita ada satu eksperimen dalam makmal yang kita boleh tunjukkan lah mengkaji hubungan ni. Okey. Tadi kita buat secara logik kan, situasi yang logik lah. Kali kita buat eksperimen. So apa yang kita buat ialah kita nak kaji hubungan. So hipotesis kita ialah apa? Semakin besar daya, semakin besar pecutan. So kita gunakan objek yang bergerak kita ni, kita gunakan ialah troli. Okay, kita ada satu troli. Yang mana troli ni akan ditarik untuk menuruni landasan ni lah. Okay, landasan. Dan sebenarnya apa yang berlaku, ini adalah landasan terpapar geseran. Landasan terpapar geseran adalah di mana satah ni akan mula satah ni dia mufuk kan. Kemudian kita angkat dia sikit kan. So at the moment kita angkat tu, mula-mula troli tak bergerak. Lepas tu lama-lama apa jadi? Troli tu dia akan mula bergerak. So ketika at the moment troli tu mula bergerak, dia akan turun dengan laju seragam. Ketika itulah kita panggil kedudukan sudut ni, kita panggil apa? Landasan terpapar geseran. Iaitu di mana troli ni akan turun tanpa mengalami pecutan, iaitu dia bergerak dengan laju seragam. Okey. Jadi sebab apa? Tujuan kita ialah supaya kita nak pecutkan troli ni. Kita nak troli ni dipecutkan. So, macam mana cara dipecutkan? Kita kena tarik dia. So, bila kita tarik, kita kenakan daya, maka troli ni mengalami pecutan. Tetapi, kalau kita lepaskan troli ni tanpa kita tarik, troli dia tetap turun, tetapi dia turun dengan laju yang malar. Itu idea lah kenapa kita gunakan landasan terpapar geseran. Jadi, pemboleh ubah manipulasi kita adalah daya. Dan daya ni kita gunakan tali kenyal. Kita tarik dengan macam tali kenyal, macam getah yang panjang tu lah. Yang besar tu kan. So, getah tu kita tarik. So, satu daya kita gunakan satu tali. Dua daya, tiga daya, kita tambah lagi bilangan tali kenyal. Okey, apa yang bergerak balas adalah pecutan. Dan macam mana kita nak ukur pecutan? Kita gunakan pita detik. So, kita gunakan kaedah yang kita belajar dulu pada awal dulu. Bagaimana nak mengira pecutan melalui pita detik. Jadi, di Malacca kali ini kita pakai troli yang sama. Maka jisim dia adalah tetap sama. Okey, so Radha sudah bincang tadi kan. Okey, so ni kata dia lah, landasan terpapar geseran adalah di mana troli bergerak dengan laju seragam. Okey, kita teruskan. Jadi kita lepaskan kita bukan lepaskan, minta maaf. Kita tarik dengan tali kenyal tadi. So bila kita tarik, troli ni akan turun dengan pecutan. Okey, dan kita ambil data lah.
kita ambil, kita ukur berapa data dia. Kemudian kita tambah lagi tali kenyal tadi, maksud kita tarik dengan lebih kuat lagi lah. 2 tali tarik kenyal tu menyebabkan kita tarik lebih kuat lagi. So kita tambah F dan pecutan ni kita ukur, kita kira dan kita ulang dengan 3 tali. Akhirnya kita buat satu graf begini dan kita nampaklah secara sepatutnya lah. Lagi banyak daya, lagi tinggi pecutan dan kita sepatutnya kita akan dapat garis lurus beginilah. Okey, so apa hubungan dia? Kalau lihat graf ni, kita katakan graf dia adalah apa? Daya berkadar terus dengan pecutan. Okey, cikgu sedia. Ini cara kita tarik tali tadi maknanya kita tarik dengan tali kenyal lah. Okey, mari kita tengok contoh ni eksperimen ni. Okey. So tali kenyal tadi. Okey, kita tarik. Okey, hidupkan kita jangka masa detik. Dan okey, nampak? Itu cara kita tarik. So toroli itu akan memecut lah. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada aktiviti yang kedua, mengkaji hubungan antara jisim dan pecutan. Kali ini daya kita malarkan, maksudnya kita hanya guna satu tali sajalah, satu tali kenyal, tapi jisim toroli kita tambah. Jadi hipotesis kita tadi kita dah bincang, semakin besar jisim, semakin kecil pecutan. Jadi pemboleh ubah manipulasi kita adalah jisim, di mana kita tambah bilangan troli seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni. Kita tindan dia. Ini satu troli, tambah lagi 2 troli dan sebagainya. Pemboleh ubah bergerak balas tetap pecutan dan dimalarkan ada daya, bermaksud kita menggunakan tali kenyal. Tapi kali ni kita pakai 2 tali kenyal lah, sebab mungkin satu tali takut dia tak cukup kuat kan, takut putus. Jadi radas masih samalah, kita memerlukan landasan terpambas geseran sebab kita nak pastikan troli ni dipecut lah bila ditarik tadi. Okey, seterusnya kita buat eksperimen ni, kita macam tadilah, kita tambah bilangan troli dan kita setiap kali kita ukur, kita hitung nilai A lah dan kita plotkan graf. Okey, kali ni kita plotkan graf pecutan melawan 1/m. Maksud kita ambil songsangan M. Jadi bila kita buat graf, still lagi kita dapat garis lurus, tapi hubungan kita adalah berkadar songsang. So jisim berkadar songsang dengan pecutan. Kita buat garis lurus ni sebab dia mudah kan. Bila kita buat graf 1/m, kita boleh nampak dia senang dapat garis lurus lah. Sebab kita buat graf A lawan 1/m. Okey, ada contoh eksperimen lah macam mana kita buat. Okey, nampak kita tambah 2 troli kan. Okey, tambah tali kenyal yang sama. Kita tarik. Okey, pastikan setiap kali kita tarik gunakan jarak yang sama nampak. Okey. Itu sajalah cara kita melakukan eksperimen ni. Okey. Alright. Kesimpulannya, keputusan eksperimen menunjukkan bahawa pecutan suatu objek bergantung pada daya dikenakan dengan jisim objek itu. Okey, mari kita tengok hasil 2 eksperimen kita. Okey, ini yang pertama tadilah. Graf A lawan F, kita dapat garis lurus. Jadi kita tulis ini pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek malar. So kita buat dalam persamaan A berkadar terus dengan M, yang mana M tu malar kan. Okey. Kemudian graf yang kedua, kita ada A dengan 1/m. Jangan sebut berkadar terus, tapi berkadar songsang. Maksud kita baca A berkadar terus dengan 1/m, kita baca A berkadar songsang dengan M. Jadi kita baca pecutan berkadar songsang dengan jisim objek apabila daya yang malar dikenakan. Jadi hubungan kita jadi A berkadar songsang dengan 1/m, F adalah malar. So kita gabungkan, kita akan dapat A berkadar terus dengan A berkadar terus dengan F berkadar songsang dengan M. Jadi kita dapat hubungan F, saya bawa M ke sini kan. Jadi F berkadar terus dengan MA. Kita dapat satu persamaan di sinilah. Tapi tak lengkap lagi sebab ini adalah apa? Berkadar kan, bukan sama. Jadi kita kena buat satu lagi lah. Okey, jadi kita teruskan. Okey, lengkapkan. So kita dapat graf garis lurus. Jadi A lawan F. A lawan M, itu yang cakap tadi berkadar songsang macam ni lah. Tapi kita buat A lawan 1/m, dia jadi berkadar terus. Jadi hubungan antara daya jisim bagi satu pecutan bergerak ialah, okey, kita ada F berkadar terus dengan MA. F, kita pecahkan. A ni ialah
pecutan. Jadi pecutan ialah apa? V tolak U per T kan? Betul tak? V tolak U per T. Jadi kita teruskan. Kita keluarkan M. Jadi kita dapat MV tolak MU per T. Masih ingat lagi tak? MV adalah momentum kan? Jadi kita ada V ni halaju air. Jadi kita refer kepada momentum air. U halaju awal. Jadi kita refer kepada momentum awal. Jadi momentum akhir tolak momentum awal yang kita panggil sebagai perubahan momentum. Jadi perubahan momentum ialah MV tolak MU. Kadar perubahan momentum ialah MV tolak MU bagi T. Jadi kesimpulan kita ialah MV tolak MU per T adalah kadar perubahan momentum bersamaan dengan daya. That's why kita kata hubungan antara daya dengan kadar perubahan momentum. Jadi dalam makna kata lain, apa itu daya? Daya ialah kadar perubahan momentum. Jadi kita teruskan pada hukum gerakan Newton kedua. Dia mengatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Betul? Daya ialah F kan? Kadar perubahan momentum MV tolak MV per T. Jadi kita buat keseluruhannya dia berkadar teruslah. Dan bertindak pada arah tindakan daya. Sekali lagi, kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. Maksudnya daya tu bertindak pada arah yang mana daya itu dikenakan. Contohnya troli tu kalau ditarik ke kanan, maka daya itu bertindak arah ke kanan. Kita teruskan lagi matematik sebab tak puas hati lagi sebab ni lah berkadar kan. So apa kita buat? Kita nak tulis persamaan bagi hukum gerakan Newton kedua. F tu daya lah. M jisim, A pecutan. Jadi kita tulis F berkadar terus MA. Dia jadi apa? F sama KMA. Yang mana K itu ialah pemalar. Y berkadar terus dengan X. So Y sama MX kan. So M tu ialah pemalar. Jadi kita nak cari berapa nilai K ni. So apa kita buat? Kita katakan adalah 1 Newton ialah daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per saat kuasa 2 apabila bertindak ke atas jisim 1 kg. Maksudnya, jisim kita 1 kg, kita tarik dengan satu daya menyebabkan 1 Newton menyebabkan pecutan dia ialah 1 meter per saat kuasa 2. Jadi, unit daya ialah F sama MA. Nampak tak? kg ms tolak 2, betul tak? Jadi maksudnya 1 kg akan bercut sebanyak 1 meter per saat kuasa 2 bila dikenakan daya sebanyak 1 Newton. Itu maksud dia. Jadi kita tulis sini lah. 1 Newton bersamaan dengan K. Kita tengok sini ya. F 1 Newton. M tu ialah 1 kg. A tadi 1 ni. Jadi kita buat kesimpulan K bersamaan dengan 1. Jadi kesimpulan kita, persamaan kita menjadi F sama dengan MA. Alright. Jadi, apa kesimpulan kita? So, daya ialah kadar perubahan momentum. Jadi, formula dia ialah F sama dengan MA. F sama MA. Yang mana F ialah daya yang bertindak. Nanti kita belajar ya. Daya itu berefer kepada daya paduan yang bertindak pada objek. M itu ialah jisim objek tadi yang bergerak. Dan A itu ialah pecutan yang dialami oleh objek tersebut. Right? Ini yang pertama lah. Maknanya daya ialah kadar perubahan momentum. Itu saja untuk bahagian pertama. Kita dah belajar mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Kita berhenti di sini dulu. Kita sambung pada bahagian kedua nanti. Assalamualaikum.